Raja Sundang. Panjang gila. Masya-Allah. Geram dia tu, geram dia. Ini bapak. Ni kenapa gajah sama Musa tu? Marah Mazur. Ini sahabat. Tengok ada tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah kita bersama-sama sikit dengan pakar keris. Ada pakar keris, kita tunjukkan siapa pakar keris. Ada 2 orang pakar keris. Kolektor belakang. Jadi insya-Allah ini keris yang ni Sundang yang terbesar saya nampak. Agak panjang lah. Allah Akbar. Ustaz ni kau tahu apa Mazur? Okay ni Kelantan. Bezu pernah tengok lah. Ni Kelantan. Ni macam memang ni. Wow. Bapak pun dah. Yo. Tu. Tujuh. Yo tu je. Garang. Lok keris tu boleh. Sini ada pakar keris. Kita jual Okey. Yang ni saya dah kenalkan. Okey. Ini semua dah kenal. Ni pun antara seorang pakar. Tak pakai tak? Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, saya Syafiq. Okey. Yang ni pakar kita lah, legend. Abang Zul kita. Assalamualaikum. Ni banyak ni keris-keris Abang Zul ni. Jadi bolehlah siapa-siapa nak berminat keris, kita boleh tunjuklah insya-Allah. Banyak keris ni. Banyak keris. Ada yang nak lepas tak? Ada orang tanya ni. Ustaz. Tuan-tuan nak tengok keris Ustaz mana lupa. yang hari ni lah. Nak cerita Abang Zul? Nak cerita ni? Kecil ya. Kita ni cerita pelik dulu. Cerita pelik dulu. Lembing. Lembing. Ini kat atas. Nah, Lembing kecil tadi. Abang Zul kena ni. Abang Zul cerita sikit ni. Kawasan mana tu Tok? Saya ada di KL ni, di tempat Ustaz Syafiq. Okey, kita bagi Abang Zul review sikit. Assalamualaikum. Kita bermain besi ni. Abang Zul nombor telefon tak? Senang. Ada. Salah. Kosong apa Abang Zul? 016 016 2020 2020 428. 428. Abang Zul. Abang Zul. Bolehlah siapa-siapa yang nak cuci mata, yang boleh nak tanya, Abang Zul pun dah ada dia punya piece sendiri. Okey Abang Zul. Okay, Assalamualaikum. Ni Abang Zul, kita bermain besi lah, Jadi permainan besi ni dia bukan saja tertumpu kepada permainan keris ya. Bukan saja tertumpu permainan keris, kita termasuklah kita main pedang, termasuk kita main lembing, kita main badik jugalah. Dan walaupun kalau pemain keris dia tahu Abang Zul ni jenis pemain keris ni kita lebih kepada permainan seni lah tu. Cantik dan sebagainya. Tapi Abang Zul nak share kadang terjadi juga benda-benda yang pelik tu. Benda-benda yang pelik. Contoh berlaku hari ni dekat kita kan, contoh kan. Okey, pada Abang Zul ni ada satu lembing lah. Dia lembing ni kalau lembing yang betul lembing, kita kata dia besar dan lembing ni memang dia berfungsi sebagai penjaga. Maknanya kalau di rumah dia jaga keluarga. Lembing ni dia punya kita kata dia punya kegunaan tu lagi besar daripada keris tu. Sebab apa? Sebab macam keris ni kita guna untuk lindung diri kita. Tapi lembing ni dia guna di rumah untuk lindung rumah kita lah. Dan dia ada juga lembing yang jenis besar yang dia orang panggil lembing pasak negeri. Itu bila kadang-kadang dulu orang belang. tak, lembing pasak negeri dulu dia kalau tentera nak keluar perang, dia akan pasok di sepadan negeri. Untuk jaga. Kalau kampung-kampung lah namanya lembing pasok negeri. Tapi dulu kita kata kerajaan banyak, mungkin negeri pun tak besar, dia pacok untuk jaga maksud dia orang keluar daripada tu dia pacok untuk jaga dia. Berbagai lah fungsi lembing, tapi dia lebih luas penggunaan dia daripada keris. Jadi ni ada lembing satu, lembing ni tak besar lah, macam halus jugalah. Okey. Yang ni sahabat Abang Zul daripada
Sumatera bagi hadiah. Okey, sahabat Amazul dari Sumatera bagi hadiah. Jadi masa Amazul di rumah daripada hari semalam lagi lah, memang niat dalam hati tu memang untuk bagi ke Ustaz Syafiq sebagai hadiah. Amazul tak boleh jual ni, walaupun Amazul peniaga, Amazul tak boleh jual benda yang orang bagi kat Amazul, Amazul tak boleh jual. Jadi Amazul pindah saja milik kepada Ustaz Syafiq. Memang niat begitulah daripada rumah. Okey. Jadi dalam kepala Amazul juga masa tu, sebab Ustaz Syafiq ni dia ada akar bahar, kan. Memang dia fikir macam ni, kalau Ustaz Syafiq buat akar bahar bagi hulu ni cantik juga kan. Lepas tu datang ke sini jumpa pula sahabat Amazul ni Tok Singa. Jadi bila Tok Singa dia diberi kelebihan sikit lah, Allah Ta'ala bagi kelebihan pada dia. Macam untuk dapat scan sikit. Jadi kalau menurut Tok Singa, dia kata lempeng ni dari alam sana, dari alam laut. Dari alam laut. Jadi bagi Amazul satu perkara yang agak kita kata kebetulan betul lah kan. Dia kata memang nak bagi ke Ustaz Syafiq untuk dimasukkan hulu akar bahar. Hulu akar bahar ni kita tahu lah daripada laut. Dan juga bila Tok Singa kata ini bawah pada laut, macam satu kebetulan lah. Jadi benda-benda macam ni memang kita kata terjadi dalam firasat macam ni. Bila kita bermain besi ni kadang dia terjadilah. Kita kata bukannya kita nak bermain mistik dan sebagainya, tapi benda-benda memang terjadi, wujud. Memang benda-benda macam ni memang wujud. Bukan saja Amazul nak cerita. Tapi kerih pun banyak ni lah. Kerih ni pun banyak. Macam kalau permainan kerih ni macam banyak benda lah kita boleh cerita. Tapi bagi Amazul, satu sebab Amazul bermain kerih ni tu kan, kita nak jaga barang-barang kita ni. Kita nak jaga satu, kita cari di kampung-kampung. Kalau kita cari di sini, kita cari di kampung juga. Kalau di Sumatera, di Jawa semua tu memang kita cari di kampung. Daripada kedai yang berkarat-karat tu kan, kita beli, kita bersihkan semua dan kita pindah milik lah. Kita mahalkan lah kepada siapa yang berminat, supaya macam Amazul sini memang kita minat lah nak buat preserve kan. Kita nak jaga, tapi nak beli semua tak mati kita tu. Tapi untuk pengetahuan semua, kerih Amazul ni apa panggil keris yang rare lah, keris yang usianya pun dah beratus tahun. Dan harga dia pun agak tinggi. Sebab apa? Memang barang yang kolektor lah, barang yang bukan baru lah. Barang yang ada original, barang yang ada sejarah dan ada hikayat dia sendiri. Sebab tu yang saya suka dengan Amazul ni, sebab satu-satu keris dia boleh cerita. Orang lain dia tak boleh cerita. Walaupun kita banyak lah sebelum ni. Okay. Sebelum ni banyak saya pun minat bermain keris, tapi kebanyakan orang yang jual keris, dia tak boleh cerita sedetail macam Amazul cerita. Jadi di situ saya nampak Amazul ni dia keilmuan dalam bidang keris ni agak tinggi lah kan. Dan sebab dia boleh cerita ini pamor dari mana, berapa tahun ke berapa kan. Ini dia ada tahun-tahun yang orang buat keris tak cantik tu. Dia ada keris yang time memang nak perang, ada yang time orang buat memang untuk simpan, ada yang dipakai oleh ulama. Jadi ada untuk perubatan, ada je perubatan. Dia keris-keris ni dia adalah dia punya seni dia ada matlamat dia sendiri. Jadi tu saya dah pin nama Amazul tu. Bolehlah siapa-siapa yang berminat kan. Jadi banyak gini sebenarnya ni. Banyak ni. Tuan-tuan boleh tengok ni. Banyak keris-keris ni. Ini sebab Tok tak bagi tahu. Kalau tak memang banyak lagi. Saya pun on the spot agak tidak. Bolehlah jual-jual sikit tak. Ada yang nak lepas ni. Jadi adalah yang Amazul yang ni keris. Boleh tunjuk tak? Boleh tunjuk. Ni Amazul yang dia bagi kepada saya. Jadi keris picit. Dia ada picit, ada jari kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia memang kena ganjil. Dia kena ganjil. Nampak tuan-tuan nampak ni keris picit lah. Yang dihadiahkan untuk saya. Alhamdulillah lah, mana rezeki. Rezeki saya lah. 3, 5, 7, 9. Dia ni nama dia apa dia? Apa tu? Dia nama dia keris picit. Keris picit. Keris picit. Nama dia keris picit. Saya tak pun mahir sangat. Cuma saya berminat ke keris ni. Jadi alhamdulillah tuan-tuan boleh jumpa Amazul apa nak cerita ni. Ilmu keris ni. Amazul ada page ke Amazul sebenarnya?
Saya ada Facebook. Facebook apa? Nama saya Zulkhairul Muhammad. Zulkhairul Muhammad. Jadi ada di Zulkhairul Muhammad, suara tak clear. Suara siapa? Dia main goyang tu. Halo. Okey, suara okey. Baru okey. Yang belakang tu lari gimana? Kau tanya Ustaz Syafiq ya? Mana? Ada belakang. Suara okey tak tuan? Suara okey tak? Banyak lagi kalau tuan-tuan nak tengok saya nak buka. Ustaz Syafiq dah mari dah tongkat dah. Tongkat sakti. Kena lak kamera tu macam kamu. Sabu? Ada ni okey. Kain tu. Okey lepas. Okey. Belakang tu. Bau juga. Bau juga. Mana main? Ni. Rambutnya tu kat angkat dia. Dia cabut tu. Ha? Cabut sekali, masukkan balik. Okey. Suara? Okey. Macam mati. Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengar tak suara? Zulkhairul Muhammad. Abang Zul ada Facebook Abang Zul? Tolong komen kat betul? Dia orang nak tahu page Abang Zul. Abang Zul banyak dia bubuk race tu. Jadi boleh tengok kerih Abang Zul ni. Sebab kerih Abang Zul ni dia orang yang berminat yang kualiti dengan lama. Dia sebenarnya kerih lama. Saya cerita siap sebab okey clear tu. Okey, dia bukan kerih baru tuan-tuan. Dia kerih lama. Tu tengok tu belakang. Nampak banyak. Tu semua kolektor Ustaz Syafiq lah. Saya tak boleh lawan Ustaz Syafiq ni sebab dia memang dia tahap hardcore lah. Dia memang hardcore bahan-bahan barang-barang lama ni. Banyak kerih gantung tu. Ya, ini kan Ustaz Syafiq sebab yang dia gantung tu sejarah-sejarah dia tahulah. Dari mana, tahun bila, siapa yang pakai. Inilah kesenian orang Melayu. Yang unik ni. Dia punya apa sir dia itulah yang tersembunyi tu. Lihat Ustaz. Sir ada ruang ni. Tersembunyi rahsia alam Melayu ni. Dia ada falsafah dia. Falsafah. Dan pamu tu sendiri pun ada falsafah dia. Ya. Kerih tu sendiri ada falsafah dia. Panjang cerita. Ada kerih yang rare tengok comel-comel. Ini Bugis. Sambut jenggot. Pamu dia. Ni kerih Bugis. Boleh tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tu saya dah pin Zulkhairi, Allahu Akbar. Zulkhairi Muhammad. Abang Zul tulis nombor telefon Abang Zul lah. Saya nak pin lah senang. Saya nak bantu-bantu lah siapa-siapa yang berminat ni kan, yang kita pun ada dapat orang yang berkualiti, orang yang pandai buat kerih ni, jadi saya share lah. Tak salah kita share kan. Jadi orang tak mudahlah tertipu. Bukan saya dah cerita penjual-penjual ni tak bagus. Tapi yang saya kenal buat masa ni, yang boleh cerita saya buat tentang detail kerih ni, tak jumpa lagi lah orang lah. Ini saya jumpa lah Abang Zul. Dia okey, ni HP saya. Okey, saya pin ni. Ni Facebook Abang Zul. Ni nombor telefon Abang Zul. Orang yang boleh cerita. Okey, kita tengok ni. Pamu dia tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Comel. Dia nak comel lagi dia macam ni Ustaz. Ustaz okey. Dia punya mari Siap orang tu. Siap orang. Kalau pukul lampu lawak. Tutup ke lawak. Comel. Allahu Akbar. Ini boleh buat saya tak tinok ni. Ini pedang Arab kan. Ini benda yang boleh buat saya tak tinok malam ni. Comel dia punya alur dia. Ni betul boleh cerita sikit betul ni. Bugis. Allahumma salli ala Muhammad. Sambil-sambil kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tunjuk-tunjuk barang-barang ni semua bukan untuk kita nak pi membunuh apa. Ni sebagai kolektor. Kolektor ni dia suka menyimpan barang-barang yang kesenian orang Melayu lama. Penjaga warisan. Penjaga warisan. Ni pedang ni. Okey. Apa dia? Baik-baik, jumpa lagi insya-Allah.
Boleh tu? Baik, jumpa insyaAllah. Okey, ini pedang Arabi lah. Sekali mari Arab lah. Ni pedang Arab. Okey, kita tengok ni perbuatan pedang Arab. Ni start dari mana Ustaz ni? Ambil dari mana? Tak, dia punya perbuatan dia dari? Kalau kira asal dari sana, daripada Arab lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada tulisan lah, Quran lah. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Kita tengok lah Ustaz. Lepas tu dia punya model tu macam pedang Sultan Muhammad Al-Fatih. Berat kan tuan? Pegang gegak. Besi dia hitam tuan. Besi dia padu. Besi dia padu. Ini besi dia padu tuan. Rohnya hadir dan like sobat. Masya Allah kan. Kita berjuang-berjuang, merawat. Yang penting kita sama-sama membantu saudara-saudara kita. InsyaAllah, doakanlah saya insyaAllah. Semoga waktu selam. Dan saya mohon doa tuan-tuan kalian semua untuk anak buah saya lah, Ustaz Arif lah, yang sekarang mengidap COVID-19, yang keadaan agak sedikit kritikal lah. Kita doakan ramai-ramai lah insyaAllah. Ustaz Syafiq dah tersengat. Ada isi ke tu, Tok? Allah nak kena tanya Ustaz Syafiq. Ada isi tak? Isi besi je? Isi duit je. Isi duit isi duit tak kata. Isi duit. Memang berat ah. Ini kalau berlatih saya ingat dua kali libasan kita nak training ni, saya ingat teruk ni. Dia punya lock pun padu. Lock dia pun tak turun lah. Memang dah lock lah. Tok Singa, kalau saya nak beli macam mana Tok? Okey, Abang Syami boleh ke Zuhairi Muhammad tu berurusan dengan Abang Mazul kita sebab dia pakar. Saya masih dalam belajar lagi. Ini saya kena mengaku kan. Saya masih belajar tentang keris. Jadi saya tidak pakar dalam keris. Saya masih mengumpul keris-keris. Kena bercakap jujur. Jangan bercakap tak betul kan. Review keris. Keris naga. Dia ada satu keris yang pelik dan unik. Tapi saya rasa saya dah tunjuk lah. Ni tak bisa jumpa Alex. Ini yang saya akan hadiahkan kepada Ustaz Syafiq dan juga jin-jin dia sekali. Ini tuan-tuan, saya cerita tuan, ni bukan kayu tau. Ini timah Abang Zul. Kalau ikut Abang Zul. Gangsa. Berat ni, pesang ni pun berat ni. Ini barang rare lah. Ni tapi saya nak hadiahkan kepada Ustaz Syafiq. Dan sekali dengan jin-jin dia sekali lah. Dia punya dalaman lagi rare lah. Itu dia. Naga apa tu kan? Naga tu kan? Naga. Ke boya? Naga tu. Tapi dia ada kira-kira dia ni. Dia pelik sikit, dia ngadak Naga kiki. Ini saya dah serah lah sebab saya malas lah nak jaga dia sebab dia liar sangat. Jadi saya hantar dekat yang lebih pakar Ustaz Syafiq ni. Suruh dia jinakkan lah jin-jin ni kan. Jadi ni dah jadi tukar hak milik lah. Ni siap ada. Ustaz beritahu kan sebelum ramai datang dia dah merasa kan. Dia rasa dah dia punya aura yang musim. Musim lah. Jadi apa ini lagi? Ini padu. Ini apa ni? Look 15. Bugis. Look 15 Bugis. Jarang lah nak tengok siapa kolektor keris. Kamu akan jarang nak tengok ni. Ni rezeki yang dapat tengok. Sim. Nampak dia duduk ni. Kena beli bahagian. Look 15. Okey, saya tunjuk sikit. Allah. Aman banget. Ini tak baik kan? Baby Husin. Ni Ustaz nak jual Ustaz? Nak jual. Tak payah ni dia. Takut terkejut dengan harga. Harga dia memang kau sikit lah tuan-tuan lah sebab look ekor buaya. Dia macam kata ekor buaya. Yang mana yang tadi? Bukan, yang ni. Yang ni tu. Yang ni lah ekor buaya. Bukan. Bukan buaya, naga ni. Naga. Jadi dari sini tengok ni, naga ni. Comel tak ni? Comel. Harga pun comel. Barang-barang yang ni. Ni.
Tak apa tunjuk. Ya, nak cari barang je. Siapa-siapa yang berminat boleh lah tengok. Nama apa benda ni? Ni Alamin Bugis. Alamin Bugis. Okey, Alamin Bugis ya, tengok. Bawah ni ada ketandan tapak gajah lah. Jadi ikut sini dekat. Rare. Alamin Bugis. Pedang Bugis. Tapi dia bentuk ke? Alamin. Ujung ni lah. Dia biasa tak beluk. Dia luk. Tapi sini dia pedang tau. Dia pedang ah. Luk sebelah tu. Memang mainan pedang tau. Dia pedang Bugis. Kalau bagi Bugis ni pedang dia. Jadi permainan dia pun pedang tau. Pedang. Tu tengok lah. Ni dekat sikit. Apa nama? Alamin. Alamin. Alam. Ni ah. Bahasa Bugis apa dia? Alaming. Buka harga tu. Oh, jangan. Dia ada tapak gajah ni dinamakan tapak gajah. Dan dia ada dia punya apa ni? Besi miang kan? Besi miang, lepas itu dia ada dia punya apa ni? Mana? Corak dia apa? Pamor. Dia sendiri. Ni ada tapak gajah sini. Itu pamor random lagi kan? Aduh, saya tak bisa tengok ni. Ustaz tak tunjuk ni. Ustaz tunjuk dalam live ni. Baru sampai lah. Oh, baru sampai? Okey, baru sampai. Malam. Tapi badik-badik ramai lah. Tapi tak Jom ni. tak nak bagi tahu benda tu lah. Jam. Bahan ubi kan tahu bahaya lah. Bahan ubi. Wah, hobi ya. Ni antik apa? Barang antik. Ni badik ni. Badik ni cerita sikit bab badik ni. Orang nak tahu pasal badik utara Melayu ni. Tumbuk lada. Adik ni sejarah dia daripada Raja Haji lah. Sebenarnya kerih ni dia biasa kena renjatan tu elektrik. Genjatan senjata. Tak silap saya di zaman, minta maaf siapa yang pandai bab sejarah boleh betulkan kalau saya salah. Di zaman Raja Haji Fisabilillah. Jadi inisiatif dia untuk membuat satu senjata. Orang Melayu ni dia pakar dan dia buat badik lah. Badik. Permainan badik ada permainan dia. Ini badik. Ini badik. Ini badik rare memang. Antik. Ini boleh beri makan ni. Tengok kadang-kadang dia berpupuk. Dia berpupuk lah. Ini barang. Saya tak tahu lah ni. Ni Ustaz Syafiq memang ni. Memang tak bisa tengok comel lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, dia punya besi pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang tahu value dia tahu lah. Ni mahal pada ukiran antik. Bukiran dia pun lawa. Tengok mata dia pun macam mata hidup. Dia punya besi pun dia punya besi pun memang dah lama ni. Badik, saya minat badik ya. Saya minat badik. Sebab badik dia ada permainan dia sendiri. Dia ada permainan dia sendiri. Cara masuk dia sendiri. Okey. Dia ada permainan. Saya banyak badik rumah tu awak. Dia ada permainan tersembunyi dia sendiri tapi tak boleh ajak bahaya ni. Orang yang main silat orang tahu permainan badik ni. Okey. Bertahtin karim. Waalaikumsalam. Ada emas. Ini. Ini Abang Zul tunjuk. Mak. Mas betul ya Abang Zul? Betul. Mak dia. Atau dia buat corok kinatang. Emas. Ni yang di sini ni mas ni. Emas. Oh ni mas kan tuan. Ini tak tahu berapa ribu punya harga ni. Badik emas. Badik mas. Badik mas. Sewa kan? Kau Sewa. Jadi kalau sebuah ni kita bagi badik lah masa dia tu. dia punya ni garang ah. Pamor daun kelapa kan. Pamor daun kelapa Abang Zul kata. Ini dah lama Abang Zul. Tua ni. Tua. Dia kata tahun. Tapi tengok dia punya besi ni memang ada miang. Dia punya ada kilat-kilat. Tuan nak tahu dia besi dia ada miang ni. Kat flash eh. Okey, buka flash. Lepas tu. Tuan nampak berkilat-kilat tu. Tu besi miang ni. Atau satunya benda ni bahaya lah. Benda ni bahaya. Kalau kena sikit dia boleh jadi berulat lah. Dia makan dalam. Tak jumpa punya
siapa kalau buaya. Comel lah. Siap melinang ratus gitu lah. Boleh buat je. Kita tak ingat, tak lupa. Sawah Aceh. Sawah Aceh. Sawah. Sewa ni, sewa tadi yang tu tunjuk rumah. Nama lain ni sewa. Badik juga. Yang saya tunjuk. Ni mana? Yang tu. Boleh. Nanti. Ya, jadi rahsia. Saya malah tunjuk benda-benda yang saya pakai Saya jadi riak takabur pula. Apa dia? Ni ah, TV tongkat ni. Ini Ni bom. Naga bom. ini naga comel. Dia ada tahun dah ni. Tahun dia 1970 apa? 1970. Pfizer apa ni? Pfizer. Dia buat Dos. Tu Pfizer. Takkan yang dia pakai Pfizer? dia buat Novel. untuk orang putih. Orang putih ya. Ini orang kaya. Orang kaya. Dia American. Roberio Kawali nama dia. Ni naga dia, naga Mak Saleh. Naga pula boya. Nama dia tu. Roberio Naga. Kawali. Naga Melayu. Naga tu tu. Naga. Naga Melayu. Naga ni. Tapi ni naga Mak Saleh ni. Naga. Sebab tu dia buat comel sikit. Sebab dia punya naga Melayu tak macam ni. Macam western ni buat. Ni bawa naga. Naga dia agak ni naga lah. Tapi dia ada nama ni, Roberio. Roberto Carlos sebenarnya. Roberio Kawali. Roberio Kawali Daniel. Pfizer. Dia tak nak ni. Dia dah ambil vaksin dah ni. Tak. 1970. Betul tak percaya saya tunjuk. Tak percaya kan tunjuk lah. Tak percaya saya tunjuk. Nombor tu. 1970. Nama dia? Dia tak boleh tunjuk nama pula. Okey. Tu. Roberio Kawali. Ni. Kawali. Banyak tongkat besar ni. Tu nama vaksin tu. Ada isi. Mungkin dia pun dah ada vaksin awal lagi. Penintik. Oh, Penting. ni dalam 30. Dia macam duit shilling tu. Okay, ni pending antik. Ni dibuat oleh apa Ustaz? Tu perunggu kan? Perunggu. Mungkin bahan sama dengan kuih ni tadi. Abang tu cerita tu? Mai. Okey, ni. Abang cerita sikit. Bagi abang tu orang yang pakar cerita sikit. Abang tu. Kan cerita penting. Ni Abang Zul nak cerita sikit penting. Abang Zul apa ni, kalau antik ni bukan Abang Zul main kuih saja. Penting. Mungkin orang tak tahulah penting ni apa, tapi penting ni kita kata macam bakal lah. Bakal kepala tali pinggang lah. Kalau sekarang ni kita pakai kepala tali pinggang. Bakal. Ini kalau orang dulu dia akan masukkan apa ni, kain dalam ni dan dia akan lilit di pinggang. Biasanya dia untuk ketatkan dia punya samping lah. Okey. Ini adalah ni dah 100 tahun ni. Ini dulu mungkin milik bangsawan lah. Jadi Abang Zul nak cerita pasal bahan dia ni. Bahan dia ni kita panggil ada dua ni. Kita bahan dia ni kita panggil dia gangsa lah. Kita panggil dia gangsa. Gangsa ni kalau tu pun ada orang panggil perunggu, ada orang panggil gangsa. Dia adalah campuran timah main apa dia bahan utama dia tembaga. Dia ada yang dicampur dengan timah, ada yang dicampur dengan timah hitam, ada yang dicampur dengan sulfur, ada yang dicampur dengan arsenik. Dia bergantung kepada bergantung kepada apa bahan yang dia buat. Tapi yang ni dia ada campuran dengan timah hitam. Yang ni Abang Zul dah hantar ke lab. Dia tembaga campur zinc. Dia zinc ni kalau tu dia mungkin daripada timah hitam lah. Untuk apa tu, kalau sekarang ni macam orang pakai busana, dia nak lah benda ni. Ada yang baru, ada yang ni, tapi yang ni yang macam mata satu dia memang macam ni, banyak macam ni, dia memang corak. Dia mata satu ni pun ustaz pun dah ada jelaskan jugalah. Dah banyak kali dah ustaz jelas mata satu ni tak Betul. Ni penting. Kalau di Mesir Ni banyak benda macam ni. Ni bangsawan dulu.
Yang tak paling lawa dan yang tak paling lawa. Ada satu benda yang Abang nak share yang sebenarnya jarang orang share benda ni. Okay, macam kenapa macam kita kata macam barang lama daripada besi lah. Bukan saja kita kata termasuk, bukan saja keris lah, dia termasuk bandik ataupun dia termasuk juga pedang, dan dia juga bukan saja di alam Melayu, dia segala jenis besi yang lama ni, dia memang satu bahan yang kita kata kalau dari segi macam makhluk halus kan, macam syaitan apa semua tu, dia memang dia takut sikit dengan bahan daripada besi lama ni. Sebab dia kalau kita tengok pembuatan keris ni kan, pembuatan keris ni dulu dia ambil apa dia, besi-besi yang lama ni, dia tak kita tak melombong besi ni. Jadi besi-besi yang diambil ni adalah besi-besi yang berada di atas permukaan bumi. Okey, besi dia ada dua jenis. Satu besi yang di dalam bumi yang kita lombong sekarang ni, dan ada satu lagi besi yang berada di atas bumi. Jadi besi yang berada di dalam bumi ni, dia sudah berada di dalam bumi ni sejak kejadian bumi lah. Kita kata macam bumi ni sudah, umur dia sudah dah 4 bilion tahun lah. Dia kira macam yang sudah lama di dalam bumi ni, dia energi dia dah tak ada, dah dikontrol oleh apa ni, tanah-tanah yang ada tu. Dia macam kita kata bahan radioaktif kan, dia macam mana dia dispose bahan radioaktif, dia tanam dalam tanah, dia akan mengurangkan dia punya energi tu. Tapi besi-besi yang berada di atas ni kan, besi yang berada di atas ni, dia masih lagi mempunyai satu energi yang kuat, masih lagi energi kuat. Jadi yang besi-besi inilah yang dibuat apa ni, bahan keris dan sebagainya ni. Jadi keris tu sendiri daripada bahan lama ni, jadi dia memang sudah ada energi. Dan satu lagi teori yang Abang Zul belajar daripada guru Abang Zul, dia kata setan dia memang takut dengan besi-besi yang kita kata meteorit lah, senang cerita. Besi meteor dia memang takut. Sebab dia kalau dia memang ada diberitahu bahawa selepas kita kata macam selepas zaman Nabi kita lah, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, pintu langit ini sudah ditutup. Dan setan-setan yang nak mencuri rahsia-rahsia langit ini akan dipanah. Dia kalau kita cerita macam panahan ni bukan panahan peti yang kita kata awan ni. Dia panahan di atas, merupakan taik-taik bintang ni. Jadi besi-besi yang berkaitan dengan taik-taik bintang ni, walaupun sudah jatuh lama dulu kan, sudah jatuh mungkin kita kata macam dah jatuh 1000 tahun dulu ataupun 10,000 tahun atau 100 tahun dulu, dia dah jatuh di bumi ni. Yang itu dia ambil dulu, buat dia masih lagi ada satu energi yang membuatkan makhluk-makhluk jahat yang halus-halus yang kita ternampak ni, dia takut. Jadi itu yang Abang Zul nak jelaskan, supaya macam setengah orang macam dia ada satu tanggapan yang agak ni lah, kalau kita kata macam keris ni dan sebagainya kan, dia kata keris ni dia kata mistik dan sebagainya. Tapi dia ada satu penjelasan kat situ yang sebenarnya kita sebagai seorang manusia yang berfikir, yang ada teknologi dan sebagainya, kita jangan terlalu mengikut-ikut kata orang yang kata ni mistik lah, sihir dan sebagainya. Tak, dia ada penjelasan kat situ. Dia ada penjelasan seperti meteorit yang ada sekarang ni kan, yang meteorit ni sendiri pun kita kata macam meteorit sendiri yang baru-baru jatuh, yang dia jual sampai kecil-kecil sampai beribu-ribu ringgit. Memang kalau kita pegang pun, semalam Azul ada pegang satu meteorit, memang kita berdiri bulu roma. Bukan kita nak kata macam benda tu ada kadam ke apa, tapi dia ada energi dia sendiri, yang kita macam energi ni sebenarnya kadang-kadang dia transfer, mungkin kita nampak macam satu makhluk lain, tapi memang energi sendiri memang kalau kita pegang memang berdiri bulu roma dan sebagainya. Kita kata ada satu teori lagi yang Abang nak share. Ada satu teori yang Abang Zul ada belajar juga dulu. Okey, kita kata macam bahan-bahan yang bukan unsur bumi ni kan, dia tak boleh nak react dengan bahan-bahan bumi. Macam bila dia bertempur dua ni, bahan-bahan bumi dia takkan boleh nak react dengan bahan-bahan unsur-unsur luar bumi ni. Contoh kita katakan Ada soalan tu. Dia kata kalau besi basah berpeluh tu macam mana pula? Besi basah dia berpeluh. Okey, dia macam ni. Abang Zul pernah dengar lah. Okay, orang kata besi basah dan berpeluh ni kan, biasa orang kata ada pada keris dan dijual dengan harga yang mahal. Tapi sebenarnya kalau ikutkan originality, kita tak pernah jumpa lagi yang original tu. Benda tu dia macam ni lah. Benda tu
dia dibuat besi tu sendiri, sebelum orang datang tengok, dia dimasukkan dalam peti ais, tempat beku tu. Tempat beku. Jadi bila dia beku, Trik lagi lah. terik. Bila dia beku, bila di luar kan, bila di luar, dia memang dia akan berpeluh. Kita akan berpeluh, dia memang akan berair, memang akan berpeluh. Dia dah ditunjuk, dan orang tengok kereta macam berpeluh-peluh, dia akan dia peluh dia tu tahan untuk waktu yang lama juga. Bergantung pada lama mana kita letak dia dalam peti. Jadi kita kata macam itu ada satu trik lah. Wallahu alam lah. Mazul memang tak pernah jumpa yang real punya. Mungkin ada wallahu alam, Mazul tak boleh nak komen, tapi ada satu teknik yang dibuat untuk jual mahal benda tu. Pengalaman Mazul berapa tahun tu? Berapa tahun nama tu? Saya lama daripada sekolah. Saya Lebih kurang berapa pengalaman tu? Lebih kurang lah. kita kata tahun 45 lah. 30 tahun lebih lah. Oh, 30 tak tahun jumpa. lebih. 30 tahun lebih lah. Dan saya ni, saya nak cerita background saya lah. Saya ni sebelum macam main kes, saya engineer. Saya di department kita kata value added services di DG tu, saya head kat situ. Jadi saya ni orang sains, saya ni orang sains. Saya ni memang orang sains. Saya bukan menolak penjelasan mistik, tapi kita dengan mistik ni kita cuba kaitkan dia dengan sains supaya untuk orang yang mempunyai kelebihan dari segi Allah Taala bagi dia kelebihan dari mistik, kita senang nak jelaskan kepada dia. Tapi untuk orang yang kita kata yang moden, yang sains kan, dia ada penyelesaian sains yang kita boleh jelaskan kepada dia, yang dia boleh faham sebenarnya. Dan kalau dia betul seorang sains, dia memang akan boleh kena terima benda ni. Sebab satu kerja yang kita buat. Betulkah keris Tamisari ada di Istana Perak? Ori ke tu? Okey. Soalan pelik soalan bahaya. Okey. Wallah alam tu, tapi kita ceritalah. Fikirlah sendirilah sama ada benda ni ori ke tak. Okey, ni pengalaman Mazul. Mazul ada dulu sahabat, kira abang lah, pakat abang lah, ada arwah lah, kita kata orang panggil dia Profesor Ramli Rahman, tapi dia belum prof lah, tapi dia pensyarah di Pusat Pengajian Melayu Universiti Melaya. Jadi dia pernah diberi tugas oleh Istana Perak untuk repair keris Tamisari, untuk repair sarung dia. Dia kan bahan sarung dia bertatah emas semua tu kan, untuk repair benda tu. Jadi dia kata keris Tamisari ni memang memiliki satu energi yang sangat kuat. Yang dia pegang tu? Dia pegang memang memiliki satu energi yang kuat. Dan dia, keris yang Sultan Perak ni, dia tidak boleh melintasi Banjaran Titi Masa. Nak bawa ke Kelantan, dia tak boleh melintasi di Banjaran Titi Masa. Dan dia tak boleh berjalan sekali kalau dia nak keluar. Dia kena asing. Kalau bawa dua kereta, dia kena asing dua kereta. Sarung lain, bila ada kereta lain. Dan dia memang kena lalu jauh. Kena lalu, sama ada lalu Johor sana, naik ke atas. Ataupun kena lalu sebelah Thailand, masuk Thailand, keluar balik. Dia tak boleh melintasi. Kita tak boleh melintasi sebenarnya. Kalau kita pada Perak kan, nak lalu Gerik tu, dia tak boleh. Dia pantang, wallahu alam cerita, tapi itu cerita betul tu. Jadi kita nak kata macam itu adalah satu Tamisari yang ori ataupun tak, abang pun tak boleh nak katalah kan. Kita tak boleh nak katalah. Benda-benda yang lama ni selalunya Sultan memang simpan lah, rapi lah. Tapi Macam apa? Pedang Culasi Manjakini. Benda tu memang ori lah. Susu galur dia tu, kalau kita tengok susu galur itu memang ori lah. Ada kemungkinan lah dia ori. Kemungkinan. Cuma kita nak kata betul ori ataupun betul tak ori. Sebab Sultan Melaka terakhir dia datang ke Perak lah ya. Dia Lari ke sana, lari ke Perak kan. Jadi last lah. Dia dari keturunan tu. Sultan Perak kan. Sultan Perak ni memang daripada descendant daripada Kesultanan Melaka. Jadi kalau lalu juga jadi apa? Tu wallahu alam. Wallahu alam. Tak tahu sebab dia tak berani nak langgar pantang tu. Cuma dia tak adalah diceritakan oleh pawang dia raja tu kenapa tak boleh. Semua tak adalah, bukan sebab benda ni dia berkaitan dengan istana, jadi kita pun tak tahu sebab apa. Kita boleh cerita ya, kita boleh cerita tapi kita tak tahu. Tak tahu. Wallahu alam. Mungkin benda tu pun satu kerahsiaan ke apa ke, kita pun ni berdiri macam mana pula Abang Zul. Kes berdiri ni macam mana? Tok pun ada pengalaman kot. Kes berdiri ni kita kata Abang Zul rasa macam mana? Betul ke tak?
Saya tak pernah jumpa gitu. Saya betul jumpa apa tu. Saya sendiri tak pernah jumpa. Tapi Jadi mak macam mana? Kris jadi macam mana? tapi dia memang real lah. Di dalam pasar awak. Okey, saya cerita tuan-tuan. Dia bagi tok cerita pengalaman dia pula. Okey, krim berdiri ni memang wujud. Wujud dari tapi wujud dengan ilmu yang tertentu lah. Sebab saya macam ni cerita dia. Boleh saya tunjuk tempat dia, okey. Kalau orang yang tahulah, okey, di Masjid Seberang Jaya, Pulau Pinang. Dulu sebelum semayang orang Pulau Pinang ke tahu, sebelum solat Jumaat dulu, sebelum PKP, dia ada macam bazar lah. Orang akan jual. Tapi saya ni orang yang straight sikit. Saya tak suka orang jual macam-macam lah masuk. Berepek lah, tangkap toyu apa, semua dah. Dia boleh dijual ikut suka. Jadi ramailah yang datang. Jadi satu hari nak cerita. Bukan nak kata ilmu saya kuat. Tak. Tapi saya nak cerita lah. Ada satu, dia ni orang Indonesia. Memang nampak dia. Dia letak dia kerih dia buka sarung, dia letak sebelah. Lepas tu, yang ni bangkit. Dia akan bangkit macam ni. Dia bangkit. Dia panggil dia baca. Tapi bacaan dia tak jelas lah. Dia baca seluruh, dia puk. Benda tu bangkit. Memang nampak dalam mata dia. Jadi saya ni pun agak sebuah kacauan sikit. Bukan kacau, saya tak suka benda tu. Ada proof. Jadi macam benda ni macam sihir, macam gunakan ilmu-ilmu tidak baik kan. Memanggil-manggil ni. Saya cuba test ayat kursi. Saya baca ayat kursi, Allah dah sampai habis. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Saya ulang 3 kali. Saya tiup pada kerih, tiup dari jauh lah. Tu jatuh. Di situ saya dapat agak. Lepas tu dia terus tutup dia punya perniagaan. Dia tak mau jual lah. Dia kata hari ni tak boleh. Sebab kerih ni dia jatuh. Ada petanda tak baik. Dia kata ada orang sudi. Dia dah tahu. Lepas tu saya pun bila dia cakap tu, saya kata, abang, buat anak ni. Dia tengok saya, dia dah. Lepas tu saya sound dah tu ya. Sebab orang sebenarnya dia tahu lah bila saya ni. Saya kata lah ni, minta maaf lah. Saya tak mau tengok lah muka ni. Minggu depan. Sebab jangan nak memperdayakan orang dengan ilmu macam ni, pelik-pelik ni. Dia memang dia menggunakan khadang-khadang jin lah. Kalau macam Ustaz ni pengalaman sahabat dia di dia. Tapi dengan zikir lah. Zikir tak apa lah. Allah. Dia naik dia ikut rentak dia. Kan? Allah. Real lah, Ustaz. Allah. Pusing pula. Lagi kuat zikir lagi dia pusing. Dia kerih tertentu je ke semua kerih dia boleh buat? Kerih tertentu. Namanya tu kerih keturunan contohnya, ataupun kerih tu amanah dia. Tapi benda tu ada lah. Jadi pandangan Ustaz? Pandangan saya ia ada kaitan dengan jin tu je. Khodam kerih ataupun kaitan dengan jin lah. Jadi sebaiknya elakkanlah jadi fitnah. Elakkan. Jadi fitnah. Jadi itu saya dalam pengalaman saya pertama kali saya nampak benda yang real. Jadi sebab orang yang mai jual tu pun dah pakaian dia pun dah pelik lah. Dah wasuhan, dah pelik dah macam-macam lah dengan kuku panjang lah. Dia memang nak trik lah. Dia nak trik lah. Kemungkinan juga dia silap mata lah. Sebab kita tak menolak kebarang kalian. Kita ni orang Melayu ni, cuba kita tengok macam orang putih. Orang putih dia main magic kau-kau. Lagi kau. Sini kalau duduk boleh tembus tu. Nama apa yang David Copperfield tu. David Copperfield apa Copperfield ke apa kopi ke saya tak tahulah. Jadi Copy paste. jadi depa ni memang ada berkaitan dengan jin. Dan bukan dia sihir keras. Dan kita tidak nampak benda ni daripada silap mata. Dia memang benda ni real. Sihir memang real lah. Orang real. kuat tu. Macam di wudu semua tu kan. Kuat. Contoh macam di Arab. Saya biasa tengok paranormal di Arab ni memang real lah. Cara jin tenang pintu. Dan saya sendiri dalam perubatan pun benda-benda ni memang kita jumpa lah. Macam saya biasa berubat saka Ustaz di satu kawasan. Saya cerita share dengan tuan-tuan lah. Saya berubat di saka di rumah ni. Duduk tengah ni ramai lah. Duduk tengah baru duduk cakap lah untuk membuang saka keturunan ni. Tiba-tiba dia main lampu tu. Puk. Dia tutup lampu belakang. Puk. Dia main macam syok. Balik ke tak? Balik ke? Okay, sir. Jadi saya pun dah nampak dah dia dah cuba dah main dah kacau dah. Dia punya frekuensi tu dah kacau lah. Jadi saya pun tak apalah. Saya ruyah lah orang tu yang nak kena bawa seka ni. Bila saya ruyah pinggang mangkuk dia semua terabuk belakang. Tak ada orang. Poyuk besar ni jatuh. Dia bayi tu lampu padam. Saya pun macam nak bagi lari. Kuat sangat.
Bagi kita rasa macam benda ni tak biasa tengok. Bila suruh bangkit buka lampu, saya tengok. So, pecah kacau, pinggang pecah, koyuk jatuh. Memang marah jin, itu jin mengamuk ah. Memang benda ni real. Saya nak kata benda ni tak tipu, benda saya nampak sendiri. Jadi memang ada jin-jin yang kasar. Memang ada jin-jin yang kasar. Terpulanglah pada siapa nak percaya ataupun tidak. Terpulang. Memang kita ni sebagai umat Islam mempercayai tentang benda-benda yang alam ghaib ni. Dan memang kewujudan jin ini ada yang kasar, ada yang tidak kasar. Di mana sandarannya? Di masa Nabi SAW selepas diutuskan untuk berdakwah kepada satu, ni dalam hadis sahih, satu kumpulan jin ataupun golongan jin yang namanya jin Nusaybin. Ada hadis cerita dah panjang. Tak silap saya Nabi SAW, tak silap lah, silap saya minta maaf. Tak silap Nabi pi dengan Abu Hurairah, tak silap saya lah, ataupun Anas bin Malik, antara dua orang ni. Jadi bila Nabi bawa Abu Hurairah ataupun Anas bin Malik ni, saya minta maaf, saya terlupa cerita ni, hadis ni, orang yang ikut Nabi ni. Jadi bila sampai ke satu tempat, Nabi buat bulatan kat dia. Nabi kata, kamu jangan bangkit. Apa yang datang, kamu jangan bangkit. Okey. Itulah turunnya surah Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin ni. Di situlah tuan-tuan turunnya surah jin pada hari itu. Peristiwa turunnya surah jin. Jadi bila Nabi dah jalan, sahabat nampak. Tiba-tiba ada segorompolan yang seolah-olah seperti manusia tetapi tak cukup sifat. Maknanya dalam hadis dia cerita ada bermuka panjang seperti ceret, ada muka panjang seperti macam ceret jadi telinga panjang, ramai. Bila dia orang dah jalan, Nabi pun tidak kelihatan sudah. Jadi sahabat tunggu, sahabat pegang amanah ni, tak berani nak lepas pada gerisan tu. Jadi bila Nabi SAW datang balik, Nabi tanya, adakah kau keluar daripada gerisan ni? Jadi sahabat kata, tak keluar lah. Nabi kata, niscaya kalau kau keluar dari garisan ni, kau akan dibunuh. Jadi sini nak bagi tahu kekuatan jin boleh membunuh. Dan ada sabit lagi hadis yang mana sahabat yang pergi balik dia potong yang dia bunuh ular hitam tu. Lepas tu dia meninggal kan. Ini nak menunjukkan ada jin, kekuatan jin yang boleh sampai tahap membunuh. Itu tidak mustahil berlaku kepada orang yang kena sihir seperti santau, busung. Jin ini perbuatan jin yang membunuh, yang ambil nyawa adalah Allah. Tetapi asbab, saya boleh bunuh orang. Contoh saya tikam Mazul ni, Mazul mati. Perbuatan tu asbab dari saya. Yang ambil nyawa Mazul, Allah Ta'ala. Sama macam jin. Dia diberikan tugas, dia boleh membunuh manusia dengan cara sihir. Ini kena faham. Setengah orang kata, alah jin dekat jin dia bukan boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Sebab tu ada orang yang kena kerasukan jin yang sampai kita tengok sign dia kata mental lah. Mental problem. Dia buka tingkat dia terkejut. Bunuh diri. Orang kata bunuh diri. Orang kecam ni, ni bodoh ni, agama kurang. Tak. Sebab apa saya kata, orang tak biasa kena tekanan bisikan jin. Yang kau bisik-bisikan, dia sendiri tak sedap diri dia. Buka tu. Ini daripada perbuatan jin sendiri. Ada fikir yang bunuh ayah tanpa sedang. Dia kata dia memang dia dengar. Bakal rumah Dia dengar? dia potong mak dia. Member lah, potong mak. Dia tak sedar yang dia pergi rodok mak dia, tak sedar. Lepas tu kita orang pegang dia pun tak sedar. Dia cakap macam Ya sebab logik dia tak kata gamak lah kan. potong Dia mak, cerita macam ni, geng-geng belah Turki dah buat cerita. Cerita jin-jin yang membunuh ni kan. Memang belah-belah Turki dah buat. Tapi belah-belah Malaysia dia tak cerita lah. Tak ada orang buat cerita lagi macam tu. Jadi benda ni tidak ada kemungkinan lah. Benda ni boleh berlaku. Terpulang lah pada siapa yang nak percaya ataupun tidak. Tapi saya dalam bidang rawatan, memang ada jin yang boleh membunuh, insya-Allah. Mengapa saya di sini bukan di Perai kau? tengoklah lelaki apa cerita ni. Apa ni? Pelik-pelik mengapa saya di sini bukan di Perai kau? Waalaikumsalam sahabat. Okey, 13 Mei macam mana tu? Okey, saya nak terang pasal 13 Mei. Dia banyak versi lah tuan-tuan. Okey, saya terang ni sikit jarang lah.
13 Mei ni dia berkaitan dengan amalan kita, khusus ayat 4. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin wallahu ghalibun ala amrihi hayyu ya qayyum la ilaha wa ilaha kulli syai'in ilahan wahida la ilaha illa anta ya zal jalali wal ikram. Jadi ini ada sanad dah lah daripada Kiai Haji Saleh, dan sanad ayat 4 ni bukan takat Kiai Haji Saleh yang amalkan, maka manakala ulama-ulama dahulu telah amalkan ayat 4 ni. Dalam hizib-hizib ada sebut ayat 4 ni, amalan ayat 4 ni. Yang dikatakan parang terbang, kerih terbang ni bukan kerih ataupun parang, tapi amalan itu. Dia adalah kaedah, saya tak boleh cerita dah ni sebab ada yang ada ijazah, ada yang tak ada ijazah, saya tak boleh cerita. Tapi bila kita dah amalkan dia untuk di satu hari waktu perang, macam ni lah yang berlaku daripada Kiai Haji Saleh, tokoh pahlawan kita. Bila dia cabut pedang lah tu, parang lah tu, nak lawan dengan komunis masa tu, komunis nampak seolah-olah pedang ni saja. Parang tu saja main. Tetapi hakikat dia, orang datang sekali. Itu yang jadi daripada 13 Mei. Bukan pedang tu mangkit jalan, tak. Orang bawa, tetapi gambaran yang nampak pada musuh ni seolah, pedang ni tinggi. Tiba-tiba pedang tu putih, tengkok dia. Ini gambaran, ini dia panggil namanya bantuan daripada Allah SWT yang pernah berlaku di perang Afghanistan dengan Soviet dulu. Ada buku dulu, perang Afghanistan dengan Soviet, yang mana Soviet nampak mujahidin ni main dengan tentera warna putih, lepas tu bom jatuh tak meletup. Sampai hari ni ada kesan tu. Sampai hari ni ada kesan tu. Sampai hari ni ada kesan tu, yang mana kesan-kesan yang perang Soviet dengan Afghanistan dulu, sampai sekarang ada kesan-kesan dia. Yang bom tak meletup, atom jatuh tak meletup, dan ada apa, mujahidin yang meninggal darahnya berwangi seperti kasturi. Ada, saya dulu ada buku, orang tua saya simpan buku tu, saya baca lah buku tu tentang keajaiban Allah Ta'ala. Dan ada gambar, yang tu, dan gambar mayat tentera-tentera Soviet dengan tentera mujahidin memang jauh beza. Ada dijual tu buku tu? Dulu ada jual. Tapi saya nak kena cari balik. Saya lama dah, saya dah tengok daripada kecil saya tengok buku tu. Tak tahu sama ada lagi ataupun tidak lagi. Nanti saya cuba cari, saya boleh tunjuk ke tuan-tuan. Jadi ini semua adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan sebabnya parang ni terbang, tapi dengan amalan istiqamah kita tu. Sebab tu dikatakan bila kita amalan kita istiqamah, ia membawa karamah. Itulah. Saya boleh cerita tu. Sama cerita ni pasal saya dengar pedang terbang. Pedang tak terbang, cuma pahlawan yang bawa pedang tu orang tak nampak. Ya betul tu Mak Rizwan. Tok tanya, tapi kena dengan keris, dengan ilmu persilatan, pukulan kipas senandung tu macam mana Tok? Pukulan gayung pukulan nanti ya. Buka sikit. Jangan tanya banyak, sikit sudah kan. Dan itulah sebabnya orang lama, bila saya tak katalah saya ni orang silat kan, tapi dia orang akan pakai kain di sini. Dia ia adalah sunnah. Rida kan. Dia ada permainan dia sendiri, cindai. Dia ada permainan dia sendiri, dan ia cindai adalah permainan tahap tinggi yang boleh menewaskan kerih-kerih, badik-badik, kerambit dan juga pedang. Ini permainan tinggi orang Melayu. Nampaknya lembut, tetapi jangan disangka lembut. Tidak ada power dia, tidak ada kekerasannya, tidak ada nilai dia. Bahaya. Boleh bawa maut dengan ni. Dan tidak ada akta kalau orang menggunakan dia. Dan ada cara ikatan dia, cara simpulan dia. Ini saya terang. Tak boleh tunjuklah simpulan dia. Simpulannya hanya orang silat yang tahu lah. Saya mohon maaf lah, saya bukanlah ahli silat yang hebat. Tak ada, saya musik sikit. Tapi saya ceritalah. Daripada saya pun ambil cerita daripada guru saya, Tok Cindai. Tok Cindai banyak cerita. Jadi inilah saya beritahu, insya-Allah. Tok Cindai baru sebut nama dia dah keluar lah. Assalamualaikum. Dah makan tu? Kalau yang ni baru duk live duk sebut nama Tok. Saya dah kata ni, Tok guru saya baru duk cerita bab-bab persilatan. Tok dah keluar lah saya. Allah, panjang umur tu. Antara orang Melayu dengan kaum ni. Lah, haulah ni tengah live Tok ni, tengah live saya keluar tu. Saya ada ada cerah tu. Ya Saleh ni. Berlaku di Abah esok jumpa Tok, esok. Berlaku di Bukit
Bukit. Okey, esok saya nak balik, saya on the way, saya singgah tu lah. Cerita Okey, esok jaga. sebelum Esok balik lah. nak pergi ke Nanti saya- ke Pak Komen itu. Dah, Datuk sibuk pula. Air sikit payah. Okey, air sikit payah. Okey, Tok, jaga diri, Tok. Itu aja. Ha? Dah siap lah, kita complete lah, kita konspirasi. Satu-satunya nak meri aja apa? Ada juga. Esok kita sembang lah, dibayar lah kan, lain lah. Dia ni tutup. Okey, baik-baik, Assalamualaikum. Bodyguard sana. Okey. Tapi dia betul dia kena jadi bodyguard TMK. Tak apa, esok saya pergi lah, Tok. Nak makan lah ni. Okey, terima kasih, Tok. Assalamualaikum. Dia tak pernah duit. Panjang umur, tuan-tuan. Baru yang tengah Tok Cindai. Dia dah tahu-tahu saya sebut nama dia. Ni benda pelik-pelik ni. Allah. Tok Cindai ni orang yang ilmu hebat. Dia orang yang dalam persilatan boleh siapa-siapa nak belajar ataupun siapa-siapa yang nak memerlukan ijazah selempang merah ni, ayat 4 ni boleh melalui Tok Cindai. Guru saya lah tu. Guru yang saya sayang lah. Memang selalu dia selalu ambil berat pasal saya lah. Apa-apa pun dia selalu ambil berat. Tok Cindai ni orang yang baik lah, orang yang low profile, orang yang hebat tapi dia low profile. Banyaklah tuan-tuan boleh Tok ijazah sikit ayat 4. Saya tak ada ijazah sebab amalan saya tak habis lagi. Amalan saya tak habis lagi dan perlu ijazah ni perlu diijazahkan oleh guru saya, Tok Cindai. Jadi kalau nak ijazah ni boleh jumpa dengan Tok Cindai, boleh jumpa dengan saya pun boleh, saya bawa ke Tok Cindai. Saya tak boleh bagi ijazah ayat 4, saya minta maaf lah. Ini saya benda tu terang lah. Buat apa kita nak menipu semua, kita ada semua tak. Saya masih mengamalkan lagi, tak habis lagi tempoh matang saya ayat 4 ni. Jadi ayat 4 ni boleh dibaca tapi dia ada cara penggunaan dia. Jadi bolehlah ke nak siapa-siapa yang nakkan sanad ilmu ayat 4 ni boleh ke Tok Cindai, dia akan sanadkan lah dengan sanad daripada Kiai Haji Saleh. InsyaAllah. Teringin nak banyak silat tu. Tak apa, kalau umur dah panjang-panjang ni banyak buah-buah cukup lah, buah-buah combat. Tak payah dah belajar sampai nak kena ruling, jatuh tergolek semua, tak payah patah pinggang. Belajar buah-buah combat, buah-buah tepisan, buah-buah terima pukulan yang simple-simple yang kita boleh benda-benda ni kita boleh ni lah mempertahankan diri kita insya-Allah. Ijazah khusus KGB. Dia kata macam Kiai ni sudah pertama kali saya dengar nama Tok Cindai ilmu. Ya, boleh tengok Tok Cindai ni memang orang yang dia lebih kepada keilmuan, dia tok guru silat. Dia Tok Cindai ni dia orang guru silat profesional. Dia bukan profesional dalam Malaysia, dia international. Maknanya dia biasa berlawan ke Jepun, dia biasa pergi ke sana berontak dengan Jepun. Memang orang yang international lah. Seperti macam mana Pak Nak Majid, Tok Guru kita Pak Nak Majid Gurun ni, anak murid dia adalah Tok Bat, Tok Cindai, ni semua anak-anak murid dia lah. Sebaya yang hebat-hebat lah. Yang sekarang pun ramai yang hebat kan. Jadi itulah saya nak beritahu. Macam mana nak jumpa Tok Cindai? Dia di Kepung lah, dia di Kepung. Boleh pergi tengok, boleh search galeri Tok Cindai ataupun dia akan keluar lah. Tok Guru Silat Cikgu Wan. Keras belakang tu tak jual, tu kena tanya tuan dah. Tak jual tu, semua tak jual. Tak jual. Tak jual Ustaz Capit tak jual. Saya kena jaga. Masuk supporter lah, supporter pride. Kajian hak, ilmu hak. Tok tunjuk sikit gambar Tok Cindai. Boy ampun ni. Itu yang tebal. Tok Cindai ni antara orang yang selalu mempertahankan agama bangsa dan tanah air juga. Saya ada selalu dengan dia. Minyak ada lagi. Minyak lagi. Lain teruk saya. Lain teruk sikit tuan lah. Nak search nama dia pun tak keluar. Sorry lah, tinggal belakang ni. Okay. Di mana ya? Ya. Okey. Ni gambar muda-muda dia lah. Ni gambar muda-muda dia lah. Tok Cindai ni. Okey, ni hak gambar nak kata tua tak tua, dia marah dia dengar kata tua dia marah aku. Okey, ini Tok Cindai. Masih muda. Di sini pelakon lah. Dia biasa berlakon apa Dia dah lama kan.
Silat lama-lama. Ni Satu. jangan tengok bawah ni Tak tahulah pergi keluar dengan mak bawah ni saya tak tahulah. Ni ni pahlawan lain ni pahlawan sejati. Tok Cindai dia biasa berlakon drama apa semutai hitam. Semutai hitam. Ini gambar Tok Cindai. Yang ni pahlawan lain. Saya tak tahu pahlawan mana. Ni pahlawan betul, ni pahlawan. Saya tak tahu, saya buka ni keluar dengan mak ni. Ni saya tak tahu pahlawan mana lah. Tapi macam kenal. Tak ni. Kenal? Ni pahlawan. Tiger tu. Bukan. Saya pun tak kenal dia siapa dia. Ni kawan Semut. Dia macam mana aku take Tok Cindai keluar dengan mak dia? Kenapa ada gambar dia tu? Dia mungkin rindu aku ni. kawan baik, kawan baik tu. Gambar itu tu. Best Ni nampak ni Tok Cindai selalu ni live dengan Tok Cindai ni saya sebelah ni. Tok Cindai. Ni guru saya lah. Apa je macam. Jadi itu sajalah. Apa lagi tuan-tuan nak ada soalan? Saya ingat itu saja kot. Pukul siang ni saya dah share apa Tu, ke apa? Kebicik tak review. Dah tunjuk. Dah. Dah. Apa yang nak review? Beritahu. Start. Dah. Ni. Tunjuk antik. Ini antik lah. Ni antik lah. Ni dia pakai apa pembuatan ubi ya. Ubi kan? Ubi jagar. Ubi jagar ini perak. Ini dia. Nampak tak? Okay. Ini hadiah daripada Ustaz Syafiq untuk saya. Rare ni. Bangsawan. Dia ada lubang Dia adalah maksud tersirat dan tersurat dia. Tok tanya tok tanda tu apa nama? Ni tanjuk ni saya tak tahu. Perak, saya beli perak. Perak yang design. Design perak. Kepok apa? Kepok ayam, patah ayam apa tu saya tahu. Memang dia macam ni. Macam Macam. Tunjuk tu lubang tu. Mana? Saya tunjuk lah. Saya tunjuk lah. Badik lubang. Saya mohon maaf lah tadi yang kita pergi buat tu kok orang Sabah marah saya tak lah. Kita perjuangkan hak kemanusiaan. InsyaAllah. Ayam patah kepok. ayam patah kepok. Ayam patah kepok Tepi. Ni kena buka lampu pun nampak macam ni. Ni. Ni dia ada pasapor dia ni. Lubang tengah ni. Ada pasapor dia sendiri. Ni lama ni, barang lama bang. Okey. Dan dia ada pasapor juga di lubang belakang ni. Lubang dia tembus. Ini Ustaz Syafiq yang boleh cerita, saya tak boleh cerita. Wallahu alam bisawab. Apa pun kita percaya kepada Allah SWT, Quran dan hadis sebagai rujukan dan tauladan kita. Cerita sikit tu. Boleh dah cerita? Okey. Lubang. Okey. Okey, bagi pakar lah cerita senang. Apa tu? Apa tu cerita apa tu? Okey, tadi Tok ada tunjukkan ni yang dekat nampak kan ni. Kan ada lubang kan. Lubang dia ni tembus ni. Nampak kan lubang tembus. Okey. Dia kalau orang dulu dia ada kaedah pembuatan dia ni untuk lubang tembus ni. Dan dia ada tujuan dia. Dia biasa kalau lubang yang tembus ni, kalau di Kelantan lah, dia popular di kalangan orang-orang yang ni tu. Orang jual beras. Ada orang jual beras. Orang jual beras dia akan ada badik ni. Dia kita kata badik ni, lubang ni kalau ditutup, dia akan macam orang tak nampak. Sebenarnya bukan orang tak nampak, orang tak perasan. Macam orang tak perasan. Dan benda ni sebenarnya pernah jadi dekat Mazul. Satu cerita betul lah. Terjadi kepada Mazul. Bila dulu lah. Mazul dah tak ingat dah banyak tahun lepas. Banyak tahun dah mungkin dah sudah 7-8 tahun lepas kot mungkin. Mazul daripada Malaysia nak pergi ke Indonesia kan. Masa tu Mazul ada bawa benda salah jugalah. Bukan dadah lah. Benda salah lah. Benda tu memang salah. Ada satu benda ubi jagar Mazul bawa. Benda tu memang salah dan kita bawa benda tu kira macam dalam plastik macam tu je. Tak ada dibungkus pelik-pelik dan betul bubuh dalam plastik bag. Betul-betul dalam plastik bag. Jadi masa tu Mazul
pergi ke Batam, Indonesia melalui Setulang. Setulang bulan puasa macam tu kita. Saya baju bawa benda tu. Jadi bila sampai di tempat cek custom tu kan, bila sampai tempat custom check tu, Mazul lalu situ custom tak ada. Seorang custom pun tak ada yang jaga tempat checkpoint tu. Jadi Mazul dapat lepas macam tu je lah. Dapat lepas sampai ke tempat kita menunggu boat tu kan, nak ferry nak ke Batam tu. Sampai di situ kita tunggu kat situ. Kira lepas lah Mazul bawa barang tu. Dan bila sampai di, kita kata sampai di Batam tu kan, bila sampai di Batam, di pelabuhan Batam tu, tempat ferry tu kan, dia macam airport jugalah. Kita kan kena lalu apa tu, mesin scan dia tu kan, yang boleh kita gerbang kita kena masuk tu kan. Dan ramai orang masa tu. Dan bila sampai turn Abang Zul je, masa tu bila sampai turn Abang Zul, kita kira custom tu yang jaga tu kan, dia suruh bypass mesin tu. Dia suruh bypass, tak apa, kata Pak lalu sini, tak payah lalu bawah ni. Jadi semua orang kena lalu, tapi Abang Zul tak perlu lalu benda tu. Jadi satu benda yang pelik, tapi memang Abang Zul bawa badik yang ada lubang macam ni. Memang Abang Zul bawa. Tujuan Abang Zul memang untuk perabot lah, kita panggil untuk perabot lah. Jadi memang betul, memang dia lepas lah, walau semua kuasa Tuhan lah, kuasa Allah Ta'ala, kuasa Tuhan. Tapi sesuatu benda tu pun dibuat dengan kaedah dia lah kan. Macam kita buat kereta lah, orang buat kereta untuk jalan jauh, cepat sebagainya. Semua dibuat dengan kaedah. Yang benda ni pun dibuat dengan kaedah, bukan sebarang. Abang Zul punya ni? Nasi Abang Zul punya? Kan. Abang Zul punya, Abang Zul hadiah dekat kawan dia ke. Abang Zul punya. Tapi Abang Zul punya tu memang dah tested lah. Memang betul jadi. Memang betul jadi. Tapi benda ni berani tak berani lah nak try. Kalau kantoi habis. Wallah alam. Tapi Abang Zul cerita sekadar pengalaman Abang Zul lah. Dia berlaku bila lah, dalam 7-8 tahun lepas lah. Kerja gila lah, sekali tu je lah Abang Zul buat. Memang orang sana pun kata gila pak gila pak. Tapi kita kata macam benda tu kalau nak test kena berani lah. Tapi memang Abang Zul test benda tu, dan benda tu berlaku. Kita sharing lah, bukan nak kata macam kita terror ke apa ke, semua kuasa Allah Ta'ala. Tapi kita kata apa tu, dia memang bawa kaedah, ada tujuan dia buat. Memang lebih kurang macam tu lah, kita test. Memang mungkin tak semua jadilah, tapi yang dibuat dengan kaedah yang betul, dengan kita punya keyakinan tu dah terbukti lah. Bukan cerita dongeng, cerita betul. Okey tak? Okey, beres. Okey, jadi insya-Allah tuan, ini cerita-cerita saja insya-Allah. Ini itulah. Ini Ustaz Syafiq hadiah saya ni. Jadi insya-Allah saya rasa pun tak ada apa dah. Ubi jaga ni apa ni, perlu tanya pasal ubi jaga. Suruh makan. Pernah makan lah. Ubi jaga ni bagus. Ubi jaga ni dia punya khasiat dia bagus lah untuk apa dah, orang budak-budak kuning. Memang bagus lah. Ni ubi jaga lah insya-Allah. Okey, jadi macam nak jumpa tu. Lepas ni susah nak cari tu. Saya ni memang, saya ada ilmu satu tuan-tuan, tapi saya nak share lah. Saya ni kalau malam-malam saya buat kereta kan, Roblox saya lepas, tapi saya tak pakai benda ni. Sebab yang ni memang saya ada satu ilmu, dipanggil nama dia ilmu halimunan. Sebab dia kena tengok colour kok. Sebab malam polis dia heran, dia kata kenapa kereta bergerak tanpa pemandu. Jadi benda ni memang kena belajar lah. Dan dia memerlukan proses yang agak lama untuk jadikan halimunan ni. Sebab tu Roblox saya lepas banyak. Sebab apa? Orang tak nampak. Orang kata kereta tu jalan sendiri. Kalau naik motor malam-malam, kalau pakai jaket hitam, memang kata motor tu memang motor tu gerak sendiri lah. Cuma saya pantang saya tak boleh senyum. Masa tu kalau saya senyum, habis lah. Ilmu tu tawak lah. Itu ilmu saya lah. Allah. Ilmu kami. Aduh, Allah sedih sebab melawak lah. Tu tak ada cenderung hati lah. Allahu Akbar. Tak ada lagi lah. InsyaAllah. Apa pun saya minta tuan-tuan doa lah pada Ustaz Arif. Pusat rawatan saya tutup dulu. Sebab saya pun tak berjumpa dengan dia lama lah ni. Sebab dia duduk handle rawatan.
Tapi dia kena bukan di rawatan lah, di pusat rawatan. Dia kena di luar. Masa dia cuti dia kena di luar. Dan sekarang dia terpaksa kuarantin, dan tadi baru Ustaz Arif diambil oleh ambulan dan dia punya oksigen turun. Kita doalah tuan-tuan. Ustaz Arif ni antara anak murid saya yang taat setia, yang duduk dengan saya dah 7 hingga ke 8 tahun dah. Ustaz Arif belajar ilmu rawatan pun tapi itulah Allah Ta'ala nak uji dia hari ni. Isteri dia pun sedang mengandung yang anak kedua yang berusia kandungan berusia 6 bulan. Anak dia pun baru 2 tahun. Saya pun serabut sebenarnya, stres juga Saya pun stres benda ni. Tapi itulah, apapun daya, kita doalah sebanyak-banyak yang sebaik-baik mungkin. InsyaAllah. InsyaAllah nah, saya minta tuan-tuan tolong doa lah pada Ustaz Arif tu. InsyaAllah nanti kita jumpa nanti insyaAllah. Saya harap tuan-tuan tolong doa lah pada Ustaz Arif. Gelang gemunggal dia, gelang ni. Saya bukan pakai ni nak jadi gangster pun, tuan-tuan, tidak. Ni bukan Cina bagi ke apa, ke langak Cina ke apa, tak ada tuan-tuan, minta maaf lah. Ini semua benda-benda khurafat saya tak cerita Gelang ni sebab dia ada penyembuhan dia lah. Saya ada mengalami sikit sakit badan. Jadi saya pakai ada kebun hitam, gemunggal, raja kayu. Dia ada sikit lah penyembuhan dalam tubuh badan ni. InsyaAllah. Tak ada lah benda-benda pelik-pelik khurafat semua, tak ada. Tutup pakai cincin apa tu? Dia tanya cincin. Ini cincin, nama dia Virus Sky Blue. Ini apa dah? Marjan. Ini Meteorite. Dan ini adalah Tiger apa ni, Dragon Eyes, mata naga. Jadi kita semua doa-doa lah pada Ustaz Arif. Itu saya beritahu. Jadi saya mohon maaf dan ampun dan maaf sekali lagi kepada semua yang mungkin terasa, yang mungkin kecil hati dengan saya. Saya mohon maaf dan ampun. InsyaAllah fokus saya adalah untuk perawat, dan sedikit demi sedikit saya cubalah memperjuangkan hak agama bangsa dan tanah air. Itu saja. Tok Singa macam mana nak jumpa Tok? Mak saya sakit mai tengah hari je, mak gangguan berubat mana-mana. Tak tahu nak cari siapa berubat mak. InsyaAllah lah. Lepas ni Syah Yusof, perubatan rawatan di pusat tutup. Saya nak kena pergi bersihkan semua dengan sanitizer apa semua ni. Saya tak tahu, tapi saya tahu Ustaz Arif bukan kena jangkitan di pusat rawatan. Dia kena di luar. Jadi kita sebab tempoh dia cuti tu, dia pergi keluar tu, dia kena. Jadi saya ambil langkah berjaga-jaga untuk saya balik, untuk saya clearkan balik. Dan saya sebenarnya nak berubat je tak semangat lah, sebab anak buah saya jadi macam ni, saya jadi stres lah. Saya stres, saya jadi macam tekanan sikit lah. Saya jadi tekanan emosi sikit lah. Sebab ni antara anak murid saya sayang lah. Saya sayang, saya selalu keilmuan saya banyak dia warisi lah, ilmu-ilmu saya. Jadi saya rasa macam sedih tak habis lah, sedih. Jadi saya harap, saya nak tunggu Ustaz dulu tengok lah, nak relax dulu. Saya nak fokuskan kepada nak jaga keluarga dia dulu. Semoga dia sembuh, sihat nanti insyaAllah. Saya pun sedih tuan nak jadi benda ni. Bagi dia sembuh lah insyaAllah. Lepas tu kita akan buka balik lah. Kemungkinan saya akan buat rawatan-rawatan dalam live lah insyaAllah. Saya akan buat rawatan-rawatan dalam live insyaAllah lah. Itu saja insyaAllah. Jadi saya sudahilah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Ambil masa dulu Tok Azri ya. Berarti saya ambil masa dulu lah. Saya stres sikit lah. Jadi tuan-tuan, saya harap tuan-tuan faham. InsyaAllah lepas ni kita akan buka balik seperti biasa. Mungkin saya cuti dalam 2 minggu ni InsyaAllah. Jadi saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.